Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, seawal jam 5 pagi tadi bersama dengan sahabat saya Talib. Kali ini Assalamualaikum subuh menjelma. Alhamdulillah kepada adik-adik yang dah pun mula cuti sekolah hari ini. Ada yang dah sampai kampung, Alhamdulillah. Ada yang mungkin sedang merancang, sedang packing, ataupun mungkin lepas solat subuh tak tahu nak buat apa, nak mendengar ilmu yang bermanfaat pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih, insya-Allah, dengan topik kita pagi ini, istiqamah sampai ke penghujungnya. Subhanallah, hari Rabu 19 April 2023 bersamaan dengan 28 Ramadan 1444 Hijri. Kita yang bagaimana, yang masih lagi bersungguh-sungguh dengan berbaki Ramadan ini yang ada, ataupun kita sudah semakin lesu ataupun lebih teruja kepada sambutan perayaan semata-mata. Allahu Akbar. InsyaAllah sama-sama kita istiqamah, dan ada cara dan juga tips yang bakal Ustaz kongsikan sekejap lagi. Saya nak bersama dengan Wakil Pertubuhan Mihrab pagi ini, tentunya yang dihormati Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sedondon seirama kita pagi ini. Kebetulan Ustaz kata selalu Ustaz pakai warna hitam. Hari ini tergerak hati nak pakai warna coklat. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Baiklah, pagi ini Ustaz kita nak bincang, kongsikan dengan penonton semua tentang istiqamah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan istiqamah itu sendiri? Baik, terima kasih banyak Farhadiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sidang penonton, para sahabat muslimin muslimat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Sedar tidak sedar kita telah pun berada di penghujung bulan Ramadan, dan suatu perkara yang perlu kita ambil peduli, ambil concern, ambil cakna untuk kita renung-renungkan adalah bagaimana istiqamah yang kita akan jana daripada bulan Ramadan ini, sehingga apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita terus kekal istiqamah. Bila kita bicara tentang istiqamah, ya Farhadiana, ianya merangkumi pelbagai aspek dalam agama kita. Bila kita istiqamah, Imam Nawawi kata maksud istiqamah adalah bertahan konsisten dalam pengamalan agama. Jadi bila disebutkan peramalan agama, ianya mentuh daripada sebesar-besar perkara, iaitu akidah kita, pegangan kita, iktikad kita kepada ketauhidan, keesaan Allah SWT, dan kefahaman kita terhadap ilmu agama, dan juga amalan kita, amalan ibadah kita yang merangkumi ibadah fardu kita. Bagaimana kita dapat istiqamah dengan ibadah fardu? Ada orang sekejap dia sembahyang fardu, sekejap dia tinggalkan sembahyang fardu, sekejap dia tunaikan zakat, sekejap dia tinggalkan zakat, sekejap ada yang di puasa Ramadan, ada yang tinggalkan. Hatta yang fardu pun seseorang payah untuk nak beristiqamah. Dan kemudian ibadah sunat kita. Kalau dalam bulan Ramadan ini kita dapat kekalkan amalan ibadah sunat seperti solat sunat tahajud, solat sunat qabliyah, ba'diyah, rawatib, solat sunat awabin, solat sunat tasbih, solat sunat taubat. Bagaimana setelah daripada bulan Ramadan kita dapat kekal dengan solat-solat sunat tersebut. Dengan bacaan Al-Quran kita, yang kita baca tilawah dalam bulan Ramadan, bagaimana luar daripada bulan Ramadan kita terus kekal dengan bacaan Al-Quran. Begitu juga dalam bulan Ramadan kita dapat tinggalkan mengumpat, kita dapat tinggalkan gosip, mengata orang sana, mengata orang sini, ceritakan pekun dan aib orang lain. Bagaimana kita dapat istiqamah terus menghindarkan diri daripada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah dalam bahasa Arab ia diambil daripada perkataan qiyam, iqamah, taqwim, istiqamah. Ini semua daripada root word yang sama. Maksudnya mendirikan, menunaikan. Kalau taqwim ataupun qiyam itu mendirikan, menunaikan. Bila Allah Ta'ala suruh kita solat, Allah tak kata kita lakukan solat, tapi Allah kata aqimus solat. Tunaikan solat dengan sebenar-benar haknya. Di situ digunakan aqim. Di situlah, daripada perkataan itulah keluarnya istiqamah. Dan inilah yang kita minta sebenarnya setiap hari dalam Al-Fatihah.
dalam sembahyang kita bila kita sebut ayat ihdinas siratal mustaqim, ialah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Mustaqim itu adalah daripada perkataan yang sama dengan istiqamah, root yang sama, kata dasar yang sama. Maksudnya bahkan kalau kita lihat daripada segi bahasa Arab, ya, istiqamah itu istaqama yastaqimu istiqamatan fahuwa mustaqim. Ianya memang daripada rumpun perkataan yang sama. Maknanya setiap hari sebenarnya memang kita minta istiqamah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengerti bahawa istiqamah adalah sesuatu yang sangat berat, sangat susah untuk diamalkan, akan tetapi ianya di situ letak kunci kejayaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan hari akhirat. Pada suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat ada mula uban tumbuh pada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Qad shibt ya Rasulullah?" Kamu sudah mula beruban ya Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syayyabatni Hud." Yang telah menyebabkan aku beruban adalah surah Hud. Ulama mengatakan apakah ayat yang berada dalam surah Hud yang begitu berat sekali menyebabkan tumbuhnya uban. Yang pertama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat tersebut adalah fastaqim kama umirt. Surah Hud ayat 112 yang bermaksud maka istiqamalah wahai Muhammad di atas perkara yang telah engkau diperintahkan terhadap apa yang dititah perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang baginda akan istiqamah, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam merunsing terhadap umat dia. Sejauh mana umatnya dapat berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh dengan amalan agama, berpegang teguh dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Concern kerunsingan Rasulullah SAW bagaimana umat dia dapat berjaya. Sebab tu ada seorang sahabat jumpa Rasulullah SAW meminta nasihat khusus daripada baginda SAW untuk dirinya. Baginda SAW menjawab, katakanlah aku beriman pada Allah dan istiqamahlah dengan amalan agama. Dan Rasulullah SAW mengingatkan umatku di akhir zaman untuk beristiqamah dengan agama adalah seperti orang yang memegang bara api. Orang pegang bara api ni sekejap dia pegang, sekejap dia lepas. Jadi di sinilah fungsi Ramadan untuk menjana takwa dalam diri kita supaya kita kekal istiqamah dengan amalan-amalan agama pada diri kita, insya-Allah. Masya Allah, dalam banyak-banyak bulan Ustaz, ya, Allah pilih satu bulan sahaja untuk kita berpuasa. Hikmah di sebaliknya, Masya Allah, sungguh cantik sekali. Kita boleh lakukan solat fardu, solat sunat dan sebagainya. Kita boleh bangun pukul 3-4 pagi, nak melakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita boleh sebenarnya. Cuma kita perlukan istiqamah itu. Betul, ya Ustaz. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah. Nak kekalkan motivasi dalam diri kita itu bukan senang, Ustaz. Kadang-kadang dengan ujian yang datang, ya sedikit sebanyak, ada juga yang melemahkan iman kita dan sebagainya. Bagaimana kita nak terus kekal motivasi dalam beristiqamah? Bila kita sebut motivasi, ianya ada perbincangan di dalam Islam, yang mana ianya merupakan sesuatu yang bersifat internal, sesuatu yang bersifat dalaman, yang mana semangat itu sebenarnya datang daripada batin kita. Masya Allah. Dan ada sesuatu, ulama menyebutkan ada sesuatu yang perlu kita bangkitkan, disebut sebagai bawa'is. Kita perlu cari pembangkit yang dapat memotivasikan diri kita supaya kita terus kekal istiqamah dalam agama. Yang pertama sekali, kita cari jalan bagaimana dapat tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percintaan ini akan menyebabkan kita istiqamah sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah rasa tamak kita terhadap apa yang Allah Taala janji pada kita. Apa yang berada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tamak ingin dapatkan ganjaran, pahala, dan kita ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, rasa takut dalam hati kita terhadap keagungan Allah, terhadap ancaman Allah, api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan terhadap berjauhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kita hendaklah cari circle persahabatan dan orang-orang soleh yang sentiasa mempunyai satu misi dengan kita dan mencari redha Allah. Bila kita mempunyai kawan-kawan yang sentiasa mengingatkan kita apabila kita lupa, dapatkan nasihat, teguran daripada mereka, di sini akan menyebabkan kita akan terus istiqamah dalam agama. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang negatif, apa yang membuatkan kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah min zalik, minta dijauhkan, ya, mudah-mudahan. Baiklah, kita akan sambung selepas ini tentunya dengan datangnya Ustaz ke set kita nak bercakap tentang Pertubuhan Mihrab, juga nak berkongsi keadaan yang terkini, perkembangan terkini Pertubuhan Mihrab dan juga kempen membangun aset-aset Islam. Selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh.
bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Masya Allah, hari yang terbaik sekali untuk kita berinfak 10 hari yang terakhir Ramadan ini. Masya Allah, seandainya ini Ramadan kita terakhir dan malam ini adalah malam yang ke-29. Subhanallah, hari yang cukup baik untuk kita berinfak, bersedekah dan juga berwakaf. Jom sama-sama kita dengarkan tentang kempen membangun aset Islam bersama dengan yang dihormati Ustaz Iqbal Zain. Tapi sebelum tu Ustaz kata, Farah boleh tak nak sambung sedikit soalan yang terakhir tadi berkenaan dengan jika terdapat kegagalan ataupun halangan dalam kita beristiqamah ataupun kita nak mencapai satu-satu matlamat itu, bagaimana Ustaz? Baik. Dalam kitab Imam Ghazali bertajuk Minhajul Abidin, subhanallah, beliau mengupas dengan cantik dan indah berkenaan dengan perjalanan kita sebagai hamba menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Memang pasti ada halangan-halangan, pasti ada rintangan-rintangan dan pasti ada distraction, dan itu semua memang Allah Taala sistemkan. Alam dunia ini, yang namanya alam dunia memang ada halangan, ada gangguan, ada distraction. Allah Taala telah menjadikan alam sebelum ini itu alam roh tanpa gangguan. Masya Allah. Di alam roh tak ada gangguan makhluk, tak ada gangguan syaitan. Begitu juga ketika dalam rahim ibu, suatu kita berada di alam tersebut, kita tak pernah ada gangguan dunia dan sebagainya. Yang gangguan-gangguan ini Allah Taala datangkan ketika lahir di dunia sebagai suatu test, sebagai suatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia jangan petikaikan kenapa ujian datang betul-betul kepadanya. Betul, Ustaz. Dan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam Hikam mengatakan, kamu jangan hairan dan pelik jika masalah dan ujian cubaan datang bertubi-tubi dalam hidupmu, kerana dunia ini memang diciptakan untuk tujuan itu.
untuk kamu diuji. Maka antara yang dikupas halangan-halangan yang dapat menghalang istiqamah kita itu kita perlu faham, dan ilmu yang mengupasnya adalah ilmu tasawuf. Di sini dia urge kita ataupun menggesa kita untuk belajar ilmu tasawuf. Jangan bermusuh dengan ilmu tasawuf. Ilmu ini akan mengajar kita bagaimana selok belok hati kita, selok belok nafsu, apakah menjadi rintangan dan halangan, dan bagaimana kita melepasi, bagaimana kita menundukkan hawa nafsu, bagaimana kita melepasi checkpoint dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara halangan yang utama menuju Allah SWT yang pertama adalah diri kita sendiri, nafsu kita. Bagaimana tundukkan ego kita, nafsu kita. Yang kedua adalah dunia. Orang yang cinta dunia akan menjadi hijab antara dia dengan Allah. Subhanallah. Dan yang ketiga adalah syaitan. Bagaimana dia dapat bertarung dengan godaan syaitan. Dan yang keempat adalah makhluk, orang-orang manusia di sekelilingnya yang ada gangguan ataupun yang memujinya. Bagaimana dia berinteraksi dengan setiap apa yang datang daripada manusia, supaya hatinya itu bersih hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada rintangan yang berbentuk takdir, berbentuk kemerbahayaan, ujian, rezeki yang sempit. Dan semuanya itu ditangani dengan syukur, sabar, dan semua ini dikupas dalam ilmu tasawuf. Dan amat penting untuk kita mencari guru pembimbing, syekh ataupun mursyid ataupun murabbi yang kita sentiasa mendapat sentuhan rohani, sentuhan usrah, sentuhan tarbiyah, supaya kita ini sentiasa berada di atas jalan yang lurus yang dipimpin oleh orang-orang yang pernah dipimpin oleh orang sebelumnya, insya-Allah. Masya-Allah. Saya suka dengan kenyataan Ustaz tadi berkenaan dengan hidup ini memang penuh dengan ujian, silih berganti. Allah memang nak test kita sentiasa. Jangan kita persoalkan kan kenapa asyik kita, balik-balik kita itu saja. Dan juga antara perkara-perkara yang bakal orang kata ialah membuatkan hidup kita bertambah senang, mudah, cantik. Allah bantu kita, kita bantu orang, insya-Allah. Dan ini dia antaranya kempen membangun aset Islam. Bagaimana Ustaz, seperti mana yang kami sedia maklum, Ustaz juga sedang berusaha membantu pihak Pertubuhan Mihrab untuk mengumpul dana bagi kempen membangun aset Islam. Jadi kami pun nak tahu serba sedikit bagaimana kami nak menyertai kempen ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita ingin rebut pecutan yang terakhir daripada 10 akhir Ramadan ini untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Taala, untuk mencontohi teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana apabila tiba bulan Ramadan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kedermawanan Rasulullah adalah bertambah ganda lagi, berkali-lipat ganda kemurahan hati Nabi SAW dengan bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu Taala. Jadi saya ingin kongsikan kepada muslimin muslimat ini dirahmati Allah berkenaan dengan kempen membangun aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab, yang mana tujuan dana dikumpulkan oleh pertubuhan ini adalah untuk membantu membina rumah-rumah Allah Subhanahu Taala seperti masjid, surau, dan juga untuk pembinaan institusi pengajian agama di mana ulama-ulama dilahirkan, hafiz-hafiz Quran dilahirkan, iaitu pembinaan madrasah. Dan beberapa projek penting yang berada di bawah bantuan kami, yang kami membantu projek ini. Yang pertama adalah pembinaan Masjid Nurul Islamiyah di Sungai Cuh, Rawang, yang mana pada ketika ini alhamdulillah kita berjaya untuk kumpulkan sebanyak 3 juta ringgit, akan tetapi masih berbaki hampir 2 juta ringgit untuk melengkapkan ataupun memulakan projek pembinaan masjid ini. Apabila masjid ini siap, maka sudah tentu ia dapat memberikan kemudahan kepada para jemaah yang hadir, dan setiap daripada ringgit yang kita infakkan, kita ada bahagian dan saham untuk setiap daripada orang yang datang sembahyang berjemaah, bermajlis ilmu dalam masjid ini. Maka ini suatu yang perlu kita rebutkan. Projek yang kedua adalah pembinaan Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam di Kajang. Dan pada ketika ini sudah banyak yang telah siap, dan subhanallah pembinaannya adalah hasil ilham daripada pembinaan Masjid Nabawi dan juga ukiran daripada Istanbul, Turki. Dan pada ketika ini ada beberapa lagi bahagian yang masih belum siap, dan kami perlukan dana daripada muslimin muslimat untuk kita sama-sama membantu untuk menyiapkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ganjari setiap ringgit yang kita infakkan. Dan projek yang ketiga adalah pembinaan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang pada ketika ini perkembangan terkini pembinaan madrasah ini telah masuk pada fasa yang kedua, iaitu fasa kerja-kerja tanah. Jadi kami daripada Pertubuhan Mihrab sangat berharap dan makluk-alukan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dermawan, yang budiman, untuk kita sama-sama mengambil bahagian, mengambil saham di dalam usaha ke arah melahirkan ahli ibadah, juga ahli alim ulama, hafiz Quran, orang-orang menghafal
dan berusaha untuk meletakkan 30 juzuk Al-Quran dalam dada mereka. Mungkin kita tak sempat nak menjadi seperti itu, akan tetapi kita ada harta yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, maka kita keluarkan daripada poket kita. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan itu kita lihat hasilnya di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bagaimana cara yang paling terbaik Ustaz dalam ada tinggal lagi insya-Allah 2 hari lagi bulan puasa ni. Jadi bagaimana kita nak terus sama berinfak? Cara yang paling mudah, yang terbaik sekali seperti yang tertera di kaca TV kita Ustaz, silakan. Baik, kepada sidang penonton yang dirahmati dan berkati Allah, yang ingin menyumbang kepada kempen membangun aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini, anda boleh transfer infak secara umum pada bila-bila masa ke dalam akaun kami seperti yang tertera di kaca TV anda pada ketika ini. Boleh scan QR code juga. Ya, boleh mudah je scan, sekarang. boleh screenshot dan boleh ambil gambar yang mana nombor akaun daripada Maybank dan juga Bank Islam. Dan cara kedua ialah sumbangan secara online. Anda boleh melayari laman web kami iaitu www.infaqmihrab.com. Dan cara yang ketiga, anda boleh berinfak secara konsisten. Ini cara istiqamah. Masya Allah. Konsisten. Setiap bulan anda boleh scan QR code yang tertera My Istiqamah dan register di situ. Anda boleh tetapkan infak setiap bulan melalui pakej-pakej yang telah disediakan serendah RM30 sebulan. Masya Dan Allah. untuk keterangan lanjut berkenaan dengan pertubuhan ini, anda boleh hubungi nombor telefon ini 011 196 32876. Dan kami juga aktif di laman sosial Facebook. Anda boleh layari Facebook kami iaitu Pertubuhan Mihrab untuk mengikuti perkembangan masa ke semasa dalam kami membangunkan kempen ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT pandang kita semua dengan pandangan yang khusus, pandangan rahmat, kasih sayang dan kecintaannya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada tuan-tuan dan perempuan yang eduki surau dan sebagainya, ada nak meminta bantuan kan, nak memperluaskan, nak mencantikkan, nak menambah lagi fasiliti dan sebagainya, bolehlah terus bertanyakan dengan Pertubuhan Mihrab atau terus ke Facebook mereka infaqmihrab.com, di laman web rasmi boleh bertanya dengan mereka, insya-Allah. Dan sebagai penutup Ustaz, istiqamah sampai ke penghujung, silakan Ustaz. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita istiqamah dan sentiasa kita berdoa kepada Allah. Sentiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah kurniakan kita istiqamah, dan berserta dengan doa kita perlu berusaha. Dan usaha yang kita maksudkan adalah kita perlu mencari majlis-majlis ilmu, memburu majlis ilmu, letakkan diri kita dalam suasana-suasana kebaikan. Suasana yang kita lihat dengan pandangan mata kita, dan kita bawa anak kita, keluarga kita masuk dalam majlis-majlis yang baik, majlis cinta Allah, majlis cinta Rasulullah, majlis zikrullah, majlis-majlis yang boleh timbulkan rasa cinta kita, tamak kita kepada Allah dan juga rasa takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Masya-Allah, jutaan terima kasih kepada Wakil Pertubuhan Mihrab pagi ini yang dihormati Ustaz Iqbal Zain. Sampaikan salam buat semua di Pertubuhan Mihrab Ustaz. Jumpa lagi kita insya-Allah. Mungkin Syawal nanti. Insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah, terima kasih semua yang menonton kami. Siapa yang ada di Facebook TV Lajrah pagi ini, insya-Allah kita sambung selepas ini dalam Assalamualaikum. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. yang maha menguasai, Allahul Qudus.
siksa